uh, okey, atau kalau kita di mana sekalipun, bila kita dengar ada orang jawab Waalaikumsalam, kita tegur terus. Jawapan yang sebenar adalah Waalaikumussalam, bukan Waalaikumsalam. Kalau kat drama, kita nampak drama ustaz macam tu, drama tak semestinya betul jadi ni ustaz dah betulkan dalam kuliah. Kita ingatlah lepas ni kalau jawab salam Waalaikumsalam, bukan Waalaikumsalam. Okey, jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni saya suka nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang bestnya selawat. Bestnya selawat. Tuan-tuan yang dimuliakan, dalam sehari-harian kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebutkan sebelum ni, kalau kita dengar nama Nabi, kita terus je selawat dalam hati. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam kita selawat dalam hati. Tanda kita ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kita solat ataupun kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa kali yang wajib? Ada yang nak jawab dekat bahagian komen tak? Satu hari berapa kali kita wajib selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alamak ustaz, nak kena kira dulu tak apa, jawab je. Tak payah angkat tangan, boleh jawab je dekat bahagian komen, nanti kita tengok bahagian komen. Satu hari kita selawat kepada, betul dalam salat 5 kali. Betul ke 5 kali? Cuba kira betul-betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita baca selawat, kita baca selawat yang wajib di dalam solat. Di dalam solat kita baca selawat adalah pada tahiyat, tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Jadi kalau kira mereka kan, bolehlah. Tak apa, kita kira sama-sama. Subuh kita sekali tahiyat, Zuhur 2 kali tahiyat, Asar 2 kali tahiyat, Maghrib 2 kali tahiyat, Isyak 2 kali tahiyat. Jawapannya 9. Lebih kurang 9 kali yang wajib kita jawab ataupun kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan kalaulah seandainya Allah tak wajibkan kita solat ataupun Allah tak masukkan selawat di dalam solat kita, agak-agak kita selawat tak kat Nabi? Dan adakah cukup 9 selawat yang kita buat tu semata-mata 9 kali je sehari? Kalau tak cukup 9, maksudnya sembahyang kita tak cukup. Itu je. Kan? Jadi bayangkan kalau kita setiap kali solat kita baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu contoh untuk betapa Allah Taala bagikan gambaran pada kita betapa pentingnya kita selawat pada Nabi. Kalau kita tak selawat pada Nabi, rugilah kita sebab kita tak ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 kali yang wajib. Kalau belum campur, kalau terlupa tahiyat awal, kan dah kurang lagi kita selawat. Tapi cuba kita tanya diri kita, dengan apa yang telah Rasulullah korbankan pada kita, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaha sehingga Islam tu sampai pada kita hari ini, nikmat iman dan Islam itu, yang mana dengan nikmat iman dan Islam itulah jambatan kita untuk pergi ke syurga. Kalaulah Rasulullah tak bersungguh-sungguh dulu untuk sampaikan Islam, agak-agak apa jadi pada kita, kan? Jadi tanda kita banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tanda kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita banyakkan selawat. Kalaulah seandainya sehari 9 kali saja yang wajib, kalau kita rasa tak cukup, cuba kita banyakkan lagi selawat. Agak-agak sehari berapa banyak kita boleh selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1000 Ustaz. Masya Allah, kalau ada yang boleh 1000, tahniah. 1000 tu berapa minit nak habis kan? Lebih kurang 45 minit atas 1 jam. Ya, betul. 1000 selawat. Kalau kita tengok dekat dalam YouTube kalau kita type dekat search tu, kita type je 1000 selawat. 1000 times selawat contoh kan. Dia akan keluar macam-macam pembuat video, dia buat video yang dengan counting sekali. Untuk duration bagi 1000 selawat lebih kurang dalam 33 minit sahaja. Kita boleh cari, kita boleh dengar kan. Boleh, betul, sambil drive kita boleh selawat, sambil apa-apa saja kita buat kita boleh selawat. Kenapa? Sebab selawat ni sangat unik. Selawat ni sangat unik. Selawat ada macam-macam bentuk
ada selawat yang panjang, ada selawat Jibril, ada selawat Ibrahimiyah, ada selawat yang pendek, ada selawat yang sederhana panjang, ada selawat yang panjang betul. Contohkan, terpulang kita nak amal dengan selawat yang mana satu. Asalkan kita tetap istiqamah, kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu majlis ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, berapa banyak masa yang perlu aku luangkan untuk aku selawat kepadamu?" Nabi cakap, terpulang padamu berapa yang kamu nak luangkan masa. Kita semua ada 24 jam Tak kira siapa kita, pemandu kapal terbang ke, ataupun yang kerja pejabat ke, ya, rider yang e-hailing ke, hantar makanan ke, semua orang dapat 24 jam sama rata. Tidak ada beza antara kau dan aku. Contoh kan. Semua orang dapat 24 jam. Tapi apa yang membezakan kita dengan orang lain? Daripada 24 jam tersebut, berapa yang kita sanggup untuk kita luangkan untuk kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sendirilah Allahumma salli ala Muhammad, sendirilah jawab. Ya. Kalaulah kita kata minta maaf. Sorry. Sorry, boleh dengar lagi? Hello? Dengar Ustaz. Dengar sorry. Ustaz. Sorry, ada gangguan tadi. Minta maaf. Kalaulah kita sebutkan dalam 33 minit, saya akan kongsikan dekat bahagian bahagian chat. Okey, satu link yang mana kalau kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 33 minit je kita boleh dapat 1000. Kalau 33 minit kita boleh dapat 1000, sebenarnya dalam satu hari berapa kita boleh selawat pada Nabi? Jadi sebenarnya terpulang pada kita. Kalau contoh berapa kita nak Allahumma salli ala Muhammad, kita nak selawat pada Nabi, kita boleh je pilih berapa kita nak. Ya, sebab dalam yang seperti yang saya ceritakan dalam tadi, majlis tadi, Rasulullah kata terpulang berapa banyak. Jadi sahabat cakap, boleh tak kalau separuh daripada masa aku luangkan untuk selawat kepada engkau? Rasulullah cakap, boleh, silakan saja. Tapi kalau kau tambah, lebih baik. Rasulullah cakap macam tu. Ya, jadi sahabat cakap, boleh tak kalau macam tu aku buat 3/4 daripada masa aku ni, aku selawat kepadamu, wahai Rasulullah. Rasulullah cakap, boleh, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau kau lebihkan, itu lebih baik. Ya, lagi banyak kita selawat lagi baik. Betul lah, udah jannah. Kita lagi banyak kita selawat lebih baik. Selawat sangat-sangat unik. Sebab apa? Selawat adalah amalan yang kita boleh buat bila-bila masa, di mana jua kita berada. Tak kira apa saja kita tengah buat. Hatta walaupun kita tidak ada wuduk. Nak selawat, tak semestinya ada wuduk. Kita nak solat, wajib ada wuduk. Kita nak baca Quran, sebaiknya ada wuduk. Contoh kan, kita nak buat amalan-amalan lain, kalau zakat, tak ada orang nak bayar zakat setiap minit, contoh kan. Kalau ada, Masya Allah lah, memang hebat sungguh lah. Tapi selawat ni setiap saat kita boleh sebutkan. Contohlah kalau kata tuan-tuan dan perempuan, daripada rumah kita nak pergi masjid, contoh. Kalau daripada rumah kita nak ke masjid, katalah kita ambil masa drive kereta dalam 10 minit. Kalau daripada duration yang kita cakap tadi, 33 minit, kita boleh dapat Allahumma salli ala Muhammad 1000 selawat. Bermaksud 10 minit kita boleh dapat lebih kurang 333 selawat. Kan? 300 selawat kita boleh selawat. Tapi terpulanglah kalau kita nak kira, kita kiralah dengan tasbih kita ataupun apa-apa sajalah kalau kita nak kira, contoh kan. Ibu-ibu yang memasak di rumah, contoh kan. Daripada kita pasang lagu Allahumma salli ala Muhammad Hindustan ke, lagu apa-apa yang mengarut tu, contoh kan. Kita pasang selawat. Pasang saja selawat. Kita tak ada wuduk, kita boleh selawat. Kita sedang berhadas besar pun kita boleh selawat. Masya Allah. Kalau seseorang dia tengah berhadas besar, boleh tak dia selawat? Boleh tak dia baca Quran? Tak boleh. Kalau contoh orang perempuan kan, dia period. Tak boleh nak baca Quran melainkan dengan niat zikir. Kan? Macam mana niat zikir? Contoh macam orang yang hafaz, memang dia hafizah. Contohnya dia hafal Quran. Jadi dia nak baca Quran sebagai zikir saja. Contoh kan? Boleh. Tapi kalau macam contoh kita naik kenderaan, kita baca doa apa? Allahumma, doa naik kenderaan macam mana?
Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin Wa inna wa ila inna ila rabbina lamunqalibun. Okey. Di luar sana ada banyak sangat orang yang tak hafal pun doa naik kenderaan. Kalau kita hafal, alhamdulillah. Kalau kita belum hafal, kita usahakan untuk hafal. Sebab apa? Sebab itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa naik kenderaan tersebut adalah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita nak baca dengan niat zikir, tak ada masalah lah. Kita tak ada wuduk pun tak apa, contoh kan. Selawat, tak ada wuduk, kita tengah hadas besar, hatta tengah buat apa-apa sekalipun, kita boleh selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hari kita boleh, ialah berapa banyak kita nak selawat terpulang. Saya suka kongsikan, sebelum ni dalam satu tazkirah, Ustaz bagi tahu dia buat usrah dalam grup WhatsApp. 5-6 orang macam tu lah, sama-sama kawan-kawan yang sama-sama tolong bagi semangat pada kawan-kawan dalam grup untuk kita sama-sama banyakkan selawat. Masing-masing upload ataupun bagi report dalam grup. Grup WhatsApp kan kita boleh 257 orang kan. Dia kalau ramai-ramai sangat tak jadi juga. Jadi kita kena pilih kawan-kawan kita, jom aku nak ajak kau 5-6 orang, kita buat grup, sama-sama kita update selawat kita hari-hari sebagai bagi semangat antara satu sama lain. Ya, Ustaz tu bagi tahu dia ada satu grup dengan ada beberapa orang kawan dia, termasuk seorang artis dia kata. Ya, jadi dalam tu update pukul 8 pagi, okey berapa dah selawat masing-masing? Orang ni update ni 10 ni 11 tu kan. Okey, ada grup alhamdulillah, kalau tak ada grup boleh buat. Ada grup, jangan lupa kita meriahkan grup dengan selawat contoh. Okey. Ada yang bagi tahu dalam grup tersebut pukul 12, okey contoh dah 500. Pukul 2 dah 2000 contoh. Dia update, masing-masing update dalam grup tersebut. Ya, sama-sama kawan-kawan. Kita ajak kawan-kawan sama-sama selawat. Dan Ustaz ni bagi tahu dalam grup tersebut dia kata artis. Seorang artis. Jadi dia kata artis tu sendiri upload ataupun update berapa banyak dia selawat. Paling banyak dia selawat tak dengar. minta admin ni. Minta maaf tadi ada gangguan siaran. Ada yang terlupa off mic. Okey, tak apa. Ada yang kita sebutkan dalam grup tersebut, Ustaz tu bagi tahu ada rakan artis dia. Dia update dalam satu hari dia selawat berapa banyak tuan-tuan? 5,000 kali. 5,000 tu mustahil tak? Tak mustahil pun. Sebab kita boleh selawat ikut keadaan kita macam mana sekalipun. Kita contoh kita duduk apartmen turun tangga kan, nak pergi kat kereta. Daripada rumah kita nak ke kereta dah berapa langkah dah, contoh kita langkah. Kalau lah setiap langkah tu kita isi dengan selawat, masya-Allah. Dalam satu hari berapa kita boleh selawat? Nak katakan tuan-tuan, kita semua berpeluang untuk berselawat walau di mana saja kita berada, walau apa jua keadaannya. Kan? Yang ni selalu terjadilah, betul. Selalu terhilang tasbih. Sebab tu kadang-kadang ada orang tak pakai tasbih. Tasbih kan ada dua, sama ada dia jenis yang biji-biji putih tu ataupun jenis yang automatik tu, ada digital. Digital. Tapi digital tu pun kadang-kadang tak accurate juga. Kena tengok bila dah lama sangat dia dah longgar sikit ke, sekali tekan dia jadi dua contoh kan. Jadi terpulang. Teknikal macam mana kita nak pilih. Ada orang dia rasa macam susah nak beli tasbih digital selalu hilang. Memang betul, terpulang lah. Pernah saya bila sebut tasbih digital tu saya teringat ketika saya pulang bertugas di Cairo. Saya duduk dekat airport lah, nak naik kapal terbang di airport Cairo. Di hadapan saya ada seorang lelaki Arab. Dia sedang pegang tasbih digital. Jadi dia sedang pegang tasbih digital yang dekat jari tu kan. Dia ketik, dia zikir. Kemudian dia nak pergi, saya tak ingat toilet ataupun dia bangunlah daripada tempat dia di hadapan saya. Tasbih tu jatuh daripada dia. Dia tak perasan. Saya pun masa tu tak perasan lagi. Lepas tu bila dia nak datang balik ke tempat dia tu, saya nampak tasbih tu, saya bagi tahu dia. Ni kau punya tasbih ni kan? Ya aku punya, dia kata. Lepas tu masa tu orang semua kelang kabut nak masuk dalam flight. Jadi masa saya pegang tasbih dia tu, saya nak bagi kat dia. Dia kata tak apalah kau ambil. Kau ambil. Itu salah satu cara yang paling simple. Kan?
kita beli tasbih, kita bagi kat orang, orang tasbih, dia dapat selawat, kita pun dapat pahala juga. Kan? Dia dapat pahala daripada zikir dia, daripada selawat dia, kita pun dapat. Sebab kita bagi dia tasbih. Jadi lelaki nanti dia bagi saya tasbih digital. Tapi tasbih tu sebab dah agak lama sekarang. Jadi dia punya number tu tak accurate lah. So tak boleh nak pegang sangat. Kalau contoh dalam video, ni saya ada share dekat bahagian komen. Video tersebut kita apa nama ni? Dia ada counter, dia ada kira-kiraan di tepi video tersebut. Kan kita boleh tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terpulang. Tadi ada juga yang bertanya boleh tak kita dengar selawat sambil dengar kuliah? Tak ada masalah. Hatta kalau contoh kita kat masjid, tangan kita boleh je pegang tasbih kan? Selagi mana kita tak rasa itu sebagai gangguan untuk kita fokus pada kuliah, silakan saja selawat. Buat selawat ni dalam hati, tak ada masalah. Kita nak tak ada kita nak jerit kuat-kuat ke apa kan. Sambil kita dengar kuliah pun tangan kita boleh jalankan kita punya tasbih, tak ada masalah. Kita boleh berzikir, kita boleh berselawat. Walau di mana saja kita berada, walau apa pun kita buat, tengah memandu, tengah pakaikan pampers anak, tengah mandikan cucu. Tapi kalau dalam tandas kita boleh elak lah kan. Tapi maksudnya kalau dalam hati pun tak ada masalah. Nak cerita kita kat mana saja pun kita boleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua di dunia ini berpeluang untuk jadi ataupun untuk memiliki harta. Macam sebelum ni dalam kuliah sebelum kita ada sebut, Allah Taala sebut apa dalam Quran? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita terlalu mengejar akhirat sampai kita tinggalkan dunia. Kan ada orang cakap, ustaz, saya ni tak naklah dengan dunia ni semuanya lara lah kan, menjauhkan saya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak duduk saya nak duduk di rumah saja ataupun saya nak duduk di masjid, saya nak berzikir, saya nak solat, saya nak tumpukan pada ibadah sepenuhnya. Saya tak nak buat apa-apa yang berkaitan dengan dunia ni. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak solat, kita perlukan tenaga. Nak dapat mana tenaga kalau kita tak makan, kita tak ada tenaga. Kalau kita Allahumma salli ala Muhammad dapat makan boleh dapat free ke? Tak juga, kita kena bekerja. Contoh kan, kita kena bekerja untuk dapatkan duit. Bila dapat duit, barulah kita boleh beli makanan. Bila kita beli makanan, kita makan. Dan juga kita boleh gunakan tenaga tersebut untuk beribadah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa bahagian kamu dekat dunia. Jadi setiap orang berpeluang. Kita bekerja, kita dapat duit. Kan? Kita berbisnes, kita dapat duit. Contoh, dengan duit kita boleh gunakan untuk kita beli makanan, untuk kita dapatkan tenaga, untuk kita beribadah. Hatta dengan duit kita boleh bersedekah, kita boleh bayar zakat, kita boleh bagi orang makan, kita boleh buat kebaikan dengan lebih banyak. Kan contoh. Jadi setiap orang daripada kita mengikut tahap kerajinan masing-masing, sebenarnya kita semua pun berpeluang untuk jadi jutawan ringgit. Jutawan ringgit. Cuma ikut bahagian masing-masing lah. Kalau usaha kita kurang, mungkin kita tak jadi jutawan. Contoh kan, kalau kita Allahumma salli ala Muhammad, kita usaha lebih, mungkin kita dapat duit banyak lagi. Tapi kalau contoh kita tukar je 300 kepada Indonesia punya rupiah, kita dah boleh jadi jutawan rupiah lah. Tapi nak ceritanya setiap orang daripada kita ni, kalau dari sudut dunianya, kita semua berpeluang untuk jadi jutawan ringgit, jutawan harta. Tapi tak semua terpilih. Tak semua terpilih untuk jadi jutawan harta. Tetapi kalau kita memilih untuk jadi jutawan selawat, boleh ke tak boleh? Boleh. Hatta kita tidak ada harta yang banyak pun kita boleh jadi jutawan selawat. Sebab kita banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila kita banyakkan selawat, tak kira kita siapa. Kalau contoh dalam satu hari, kalau adalah yang mampu selawat sebanyak 1 juta tu, kita respect lah. Masya Allah. Kan? Tapi, yalah, kita pun mungkin tak sempat nak pegang tasbih sebagainya. Kita sekadar sebut dekat mulut saja, kita sebut dekat mulut. Kan? Selamat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah drive pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik motor pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah berjalan, tengah melancong, tengah makan, tengah masak, tengah buat apa-apa kerja rumah, tengah kemas rumah, contohnya kita selawat.
Biar kita jadi jutawan selawat, tuan-tuan. Kita pilih untuk jadi jutawan selawat. Sebab apa? Kalau kita ada sebutkan dalam kuliah sebelum ni, tuan-tuan cuba bayangkan dekat dunia sekarang ada berapa orang? Kita kata lah 6 bilion. Kalau separuhnya ada 3 bilion. 3 bilion ni banyak ke tak? Banyak. 1 bilion bersamaan dengan 1000 juta. 1 juta banyak tak? Cuba bayangkan 1 juta orang tu berapa banyak, tuan-tuan? Kalau kita pergi mall pun paling banyak apa kita tengok, katalah mungkin 300 ke 400 ke 500. Kalau kita pergi ke LCC, katalah ada 1000, 2000 orang. Itu baru 2000. Macam mana dengan 1 bilion? Orang yang hidup sekarang ni dengan kita semua dekat satu dunia ni, orang Islam, kalau kita ambil separuh daripada jumlah 6 bilion, ada 3000 juta orang satu dunia yang sedang hidup dengan kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam Google punya meter tu kan, meter jumlah population bumi, dia ada tunjuk. Kalau kita search dia ada berapa orang. Ada turun naik lah sebab ada orang lahir, ada orang mati, ada orang lahir, ada orang mati, ada orang lahir, ada orang mati kan. Bilangan semasa. Kalau kita kata 3000 juta orang yang ada sekarang ni, tuan-tuan, cuba bayangkan macam mana kita nak berlumba dengan 3 bilion orang ni, nak berlumba duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanding, hatta dalam ni lah kita tengok ada 200 orang. Cuba bayangkan 200 orang ni, kita nak bertanding dengan 200 orang ni, siapa paling banyak selawat? Siapa paling banyak selawat? Siapa paling banyak selawat? Orang ni yang terpilih duduk dekat dengan Nabi. Kan, kita tengok anak-anak tahfiz kita yang belajar hadis di India. Kan, dekat madrasah-madrasah yang belajar hadis contoh kan. Sikit-sikit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tu suci murni lagi dengan umur katalah 5 tahun ke 10 tahun sebagainya, dah mula bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak kalau umur dia panjang 60 70 tahun, berapa banyak dah selawat? Kan? Kita yang mungkin dah separuh umur, contohnya 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, baru nak mula selawat. Kita terlambat ke? Tak terlambat. Tak terlambat. Mulakan je. Berapa pun umur kita, kita mulakan je. Kita tak boleh kita nak comparekan diri kita dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang Arab. Orang-orang Arab, satu bahasa Arab memang bahasa dia. Kan? Jadi pergi mana pun dia biasa je berzikir tu, hatta dia boleh faham pun maksud zikir tu ataupun maksud selawat. Hatta Quran pun contoh, diorang orang Arab contoh kan, kalau orang yang belajar, bukan semua Arab pandai juga ada Arab yang pelik pun ada. Ada Arab yang tak sembahyang pun ada, Arab yang Kristian pun ada. Tak dapat hidayah, ya. Tapi nak ceritakan kalau kita nak bandingkan dengan orang Arab yang belajar, dia pandai. Dia boleh terjemahkan hadis, dia boleh terjemahkan Quran sebab memang bahasa dia dengan sangat mudah sekali. Tapi kita orang yang bercakap dan bertutur dalam bahasa Malaysia, tak semua orang daripada di kalangan kita ni berpeluang untuk belajar bahasa Arab sampai ke peringkat tertinggi. Mungkin kita tak mampu nak tafsir Al-Quran secara direct. Mungkin kita tak mampu nak tafsir hadis secara direct. Hatta bacaan solat pun kita nak terjemah pun mungkin problem. Nak tak nak kena tengok buku juga Ustaz. Tak apalah, tengoklah buku. Jadi nak ceritanya kita ni terhad sangat dalam nak beramal. Kita boleh solat. Tapi kita pasti ke kita boleh terjemahkan setiap huruf dalam solat tu. Maksudnya sampai boleh buat kita khusyuk. Zaman sahabat macam mana tahap khusyuk dia? Kena panah pun tak rasa apa. Kita semayang, kucing lalu depan pun dah tak khusyuk dah. Contoh kan, apatah lagi kalau rumah terbakar. Zaman sahabat Nabi rumah terbakar. Tak sedar. Rumah terbakar. Punya khusyuk dia punya dia menghayati solat tu. Boleh faham. Jadi kalau buat amalan pun kita dah tak boleh nak compare dengan orang-orang terdahulu yang memang orang soleh. Kita dah tak boleh nak compare diri kita dengan orang-orang solehin yang selalu dengan amalan mereka, amalan soleh mereka tak putus-putus. Kita tak boleh nak compare dengan ustaz-ustaz, dengan ulama'-ulama' kita yang banyak mengajar. Anak murid dia ada 2-3 ribu. Kita mungkin tak mampu, tapi kita mampu selawat. Hatta kalau kita orang biasa pun, kalau kita lebih banyak selawat daripada seorang ustaz, kita boleh lebih daripada mereka. Bahkan kita boleh terpilih untuk berada dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Okey? Selawatlah. Selawatlah sentiasa di mana saja kita berada. Sebab
kalaulah kita tak berpeluang dekat dunia ni untuk menjadi jutawan ringgit, biarlah kita terpilih untuk menjadi jutawan selawat. Selawat je lah. Nak ngaji pun, ada orang tak berapa nak pandai ngaji. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang mana ada kesedaran nak mengaji tu, alhamdulillah. Belajar je, tak apalah. Umur 50 pun baru nak masuk Iqra'. Belajar tu alhamdulillah, bagus dah. Ya. Tapi selawat amalan yang paling cepat. Kita semua boleh, kita semua tahu baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Silakan saja. Apa-apa selawat kita boleh amalkan. Selawat tafrijiyah, selawat Jibril, selawat apa sekalipun, semua macam-macam bentuk selawat. Kita boleh selawat. Banyak yang diajarkan kepada kita. Selawat Ibrahimiyah, kan, dalam tahiyat awal, tahiyat akhir tu. Dalam tahiyat akhir tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Panjanglah. Kan? Terpulang kita nak pilih, ya. Atau ulama ada yang menyebut selawat yang paling ringkas, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Simple je. Kan? Tapi yang penting kita sendiri. Ada gangguan ke? Kita sendiri yang ajar diri kita, ajar keluarga kita, ajar anak-anak kita untuk sama-sama selawat. Kalau mungkin dekat dalam ni ada yang masih ada anak kecil, kan? Nak dukung anak selawat. Nak dukung anak selawat. Nak sapu bedak dekat anak selawat. Nak sikat rambut anak, ajak anak selawat. Okey nak, jom kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sikat rambut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sikat rambut dia, contoh kan. Jadi biar anak tu membesar dengan suasana selawat. Anak-anak ni tengok ibu ayahnya didik aku buat apa-apa je selawat. Nak minum air selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kita biasa tengok orang Melayu. Biasa kalau contoh kita tengok seseorang tu ketika dia bercakap ataupun dia bagi ucapan, dia terlupa. Dia akan cakap apa? Apa nama kan? Orang Arab kebanyakannya dia nak ingat tu dia sebut selawat. Yalah kita ni kita selawat. Kita boleh, kalau kita hilang barang pun kita nak ingat kita selawat. Kalau kita lupa sesuatu pun kita boleh selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama dia tu? Allahumma salli ala Muhammad. Contoh kan. Kita boleh je ajar mulut kita. Sikit-sikit selawat, sikit-sikit selawat. Tak apalah, biarlah orang cakap apa pun. Sebab apa? Sebab kita nak merebut peluang. 1 detik, 1 saat yang berlalu dalam hidup kita, confirm tidak akan kembali. Confirm tidak akan kembali. Jadi, yang dah berlalu, semalam, kan, kemarin, tahun lepas, minggu lepas, hari-hari yang dah berlalu, kita confirm tidak akan dapat patah balik untuk dapatkan masa tu. Jadi masa kita yang ada ni, Masya Allah, nak cari parking pun selawat, insya Allah mudah dapat parking. Kita, selagi umur kita ada, kita tak buat benda lain pun tak apa. Hatta para ulama pun contoh, mereka memberi saranan kepada kita, hari Jumaat, tak payah buat benda lain. Fokus je, selawat. Start daripada maghrib, selawatlah sampai ke maghrib esoknya. Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni memang ada satu hadis Nabi kata, siapa yang selawat pada hari Jumaat dengan banyak, dipersembahkan kepada aku, ditunjukkan kepada aku. Kan? Kalau kita memang kita ada pilih lah. Setiap orang dia minta maaf. Setiap orang dia ada pilih zikir dia. Contoh kan, kita ada pilih. Ada orang pilih zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silakan, zikirlah. Pilih. Ya. Kalau hatta ada di kalangan ulama yang bagi kata-kata apa? Man laisa lahu wirdun wa huwa kirdun. Apa maksud dia? Sesiapa yang tidak ada wirid, dia seolah-olah beruk ataupun monyet. Maksudnya apa? Kelang kabut. Kita melompat sana sini, melompat sana sini. Kalau kita tengok beruk macam mana kan? Tapi bila kita ada satu zikir yang kita jadikan satu wirid kita, wirid ni tak kisahlah apa kita nak pilih. Kalau ikut tulisan para ulama, banyak sangat wirid, zikir, zikir pagi, zikir petang. Atau kalau kita nak amalkan pun rasa macam tak sempat. Tapi kita boleh pilih mana yang kita mampu. Buat yang mana kita mampu. Slow-slow. Kalau contoh ada 100 zikir yang kita belajar, mungkin hari ni kita amal 2 dulu. Dah biasa dalam seminggu, upgrade sikit.
jadi 10. Upgrade lagi minggu lagi 2 minggu. Macam tu kita slow-slow. Yang penting kita biasakan dulu dengan apa-apa saja zikir. Tapi dalam banyak-banyak zikir tersebut, kalau kita memilih untuk selawat, contohnya, kalau kita ada pilih mana-mana zikir yang kita nak jadikan amalan kita, hatta ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pilih untuk jadikan ayat Qul huwallahu ahad ataupun surah Al-Ikhlas sebagai amalan dia. Dia baca surah Ikhlas, dia suka betul dengan surah Ikhlas ni. Kan? Nabi kata apa? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Suka kamu kepada Al-Ikhlas ni membawa kamu ke syurga. Nabi kata. Ya. Jadi terpulang ada orang dia suka dengan macam ada sahabat saya dia suka surah Maryam. Sebab dia punya belakang punya rima tu sedap, dia kata aku suka surah Maryam. Terpulang silakan. Kan? Ada orang yang dia baca Quran, hatta ada sahabat saya pernah cerita daripada perjalanan daripada asrama ke kuliah, ambil masa lebih kurang dalam Allahumma salli ala Muhammad 30 ke 1 jam, 30 minit ke 1 jam. Kawan ni cerita, dia kata dia pernah jumpa seorang budak tahfiz dekat Mesir sana. Daripada asrama, dia jalan kaki keluar nak pergi ke jalan besar, kemudian naik bas, kemudian sampai ke stesen bas, jalan kaki pula nak sampai ke kuliah. Dalam tempoh daripada asrama ke kuliah, dia sempat habiskan 30 juzuk. Saya pun cakap, Masya Allah, Subhanallah, macam mana kau habiskan 30 juzuk dalam masa 1 jam? Budak-budak tahfiz, wallahualam lah, kita tak tahulah dia orang punya amalan macam mana. Mungkin dari segi bacaan laju ke sebagainya. Wallahualam, tapi nak ceritanya, ada orang dia amalkan macam tu. Dia baca zikir, dia baca Al-Quran sebagai zikir dia. Ada orang dia pilih zikir tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah sebagai dia punya wirid dia, terpulang. Tapi kita semua ada pilihan. Macam saya cakap tadi, kalau kita belajar ada 1000 zikir, kita mungkin tak sempat nak amalkan semua secara konsisten. Kita ada pilihan untuk amalkan sahaja selawat. Selawat je. Selawat saja. Tak payah buat apalah. Kan? Nak belajar pun tak apa nak boleh masuk. Contoh, tak apa, selawat je. Selawat je. Ya, sebab kita tak tahu, mudah-mudahan dengan banyaknya selawat tersebut Allah Ta'ala persembahkan kepada Rasulullah dan hari akhirat kita mendapat syafaat Nabi. Ramai orang yang mengaku cintakan Nabi. Macam kita cakap tadilah, ada kalau kita katalah nisbah umat Islam sekarang ada 3 bilion. Macam mana kita nak bandingkan ataupun kita nak berlumba dengan orang lain dari segi amalan? Ya, kalau dalam surah Al-Mulk kita baca kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan, untuk menguji kamu siapakah yang terbaik amalannya. Dalam Quran sebut. Ya, kita nak persembahkan solat sunat tak berapa rajin. Nak persembahkan puasa, zaman muda-muda banyak tak puasa, nak ganti pun tak berapa nak larat. Nak mengharapkan puasa sunat, lagilah ke laut. Jadi amalan apa yang kita nak bawa? Kan? Nak ganti balik. Beberapa hari lepas ada orang share, dia kata dia ada jumpa seorang pakcik dekat Petronas. Dekat inilah surau petrol station. Ya. Jadi dia kata lepas dia solat asar tu, pakcik tu solat lagi. Okey. Lepas tu dia ingatkan pakcik tu solat sunat. Lepas pakcik tu bagi salam, dia ajak solat sekali, solat jemaah. Solatlah jemaah masa tu. Selepas habis solat tu, dia kata pakcik tu pandang dia, pakcik tu cakap pada dia, nak, jangan jadi macam pakcik ya. Kamu jagalah solat sejak muda. Pakcik muda-muda dulu pakcik tinggalkan solat. Jadi sekarang pakcik sibuk untuk gantikan balik solat pakcik yang pakcik tinggalkan dulu. Okey, alhamdulillah. Ya, ada orang pernah cerita kat saya, seorang pakcik umurnya 50-60 tahun macam tu. Ya. Kawan saya ustaz lah, dia kata, Ustaz, saya ni umur 60 tahun Ustaz. Boleh tak ajar saya solat? Boleh, silakan. Jadi selama ni yang saya 60 tahun saya tinggal solat tu macam mana Ustaz? Nak kena ganti semua ke? Ya, kena ganti. Tapi gantilah sekadar yang mampulah, kan? Kita tak boleh ingat Sebab tu kalau boleh kita pesan pada diri kita, kita pesan pada anak-anak kita, kita pesan pada kawan kita, tolong jangan sesekali mula tinggalkan solat. Sebab apa? Bila sekali dah tinggal, bila dah start tinggal, nak ganti balik tu letih. Sehari berapa rakaat kita ada? 5 waktu. Sehari ada
5 waktu bersamaan dengan 17 rakaat. Kalau satu hari tinggal 17 rakaat nak ganti. Kalau kederat ada lagi tak apalah. Kalau lutut pun dah goyang, kan? Nak berdiri lama pun tak larat. Baca Quran pun lupa. Macam mana nak ganti balik solat? Jadi amalan-amalan tersebut kita mungkin tak dapat nak berikan yang terbaik. Sekadarnya kita boleh tunaikan saja amalan kita. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita. Kita boleh persembahkan. Tapi amalan yang paling mudah kita boleh bawa nak berjumpa Allah nanti apa dia? Selawatlah, selawat. Biarlah kita kembali pada Allah tu dalam keadaan kita tidak ada harta pun tak ada masalah. Tapi kita menjadi orang yang Allah tahu kembali padanya dengan membawa sangat banyak pahala selawat. Hatta tuan-tuan dan puan-puan, kita ajar anak kita selawat. Contohkan, kita ajar anak, kita ajar cucu, kita ajak sahabat kita selawat. Contoh dalam grup ni ada selawat Jibril sebagainya grup, kita ajak kawan-kawan, jom malam ni kita ada program. Kita yang jadi tukang reminder kawan-kawan ni. Kawan-kawan kita daripada terlupa terus ingat masuk. Kawan-kawan yang masuk dalam grup sama-sama selawat dengan kita, dia dapat pahala, kita yang mengingatkan dia pun dapat pahala. Kan? Kita sama-sama ajak kawan-kawan kita selawat. Sebab itu je lah kita punya amalan yang rasanya sangat ampulah dalam keadaan kita. Macam saya kata tadi, kita tak boleh nak compare kita dengan orang-orang Arab yang memang mulut dia sentiasa bertasbih. Contoh kan? Kita tak boleh nak compare dengan orang-orang soleh. Kalau kita jenis jaga amalan daripada muda, alhamdulillah, kan? Itu satu nikmat yang Allah Taala bagi pada kita lah. Ada orang masa mudanya tak ingat pun, tudung pun tak pakai. Contoh kan? Semayang lagilah ke laut contohnya. Tapi at least siapa pun kita masa silam, yang lepas tetap lepas. Kita tak boleh nak kembali dah. Yang kita boleh buat adalah kita bertaubat pada Allah atas dosa-dosa yang kita pernah buat sebelum ni. Taubat, istighfar. Istighfar banyak-banyak. Sebab apa? Istighfar ni kita istighfar. Bahkan digambarkan bagaimana Rasulullah SAW satu hari 70 kali istighfar. 70 kali tu banyak ke tak? Kalau kita rasa tak banyak, kena buat lagi banyak lah. Kan? Rasulullah tu sebagai satu kayu ukur je nak ceritakan Rasulullah sendiri, orang yang dijamin diampunkan dosa dulu, kini dan selamanya, pun masih lagi berselawat, masih lagi beristighfar, memohon keampunan pada Allah. Sebab apa? Sebab nak tunjukkan pada kita ni umat dia. Kalau aku boleh selawat, Nabi kata, kenapa kamu tak boleh? Kalau aku boleh istighfar dalam keadaan yang macam ni, kalau Rasulullah boleh istighfar sampai banyak, wallahualam kita tak tahu lah berapa banyak yang diceritakan dalam hadis 70 kali tu kan, contoh. Kita ni, boleh tak kita buat paling common 70 tu? Lepas tak sehari kita istighfar? Kalau tak, usahalah lagi. Kalau kita kata contoh kan, selawat 33 minit tadi kita boleh dapat 1000. Kalau istighfar 1000 berapa banyak? Berapa lama masa yang diperlukan? Saya share dekat bahagian komen. Istighfar 1000 kali, 20 minit sahaja. Kita lepas solat, realiti sedih yang berlaku bila sebut ni saya teringat pula. Saya perhatikan generasi sekarang, tak kira tua ataupun muda, selepas imam bagi salam, benda pertama dia buat apa? Buka telefon, tengok WhatsApp. Masya Allah. Ini budaya apa sebenarnya yang kita cuba nak, yang berlaku dalam masyarakat kita ni? Kenapa sampai macam ni? Terlalu busy sangatkah kita dengan urusan dunia sampaikan lepas bagi salam je terus kita nak Allahumma salli ala Muhammad, terus kita nak tengok telefon? Terdesak sangat ke kita nak tengok telefon? Kita boleh cuba sangka baik, mungkin dia buka Quran kot, contoh kan, buka Quran kat telefon. Tapi tuan-tuan tolonglah, imam baru je bagi salam, apalah salahnya kita ikut dulu imam tu zikir, ikut dulu imam tu zikir dulu. Dah habis nanti imam baca doa, nak buka telefon buka lah, tak ada orang halang pun. Tapi janganlah nampak sangat telefon letak dekat tempat sujud. Orang sebelah semayang tengok je, telefon ni iPhone. Dah mengganggu solat orang sebelah. Kan? Sekarang semua benda nak letak dekat tempat sujud tu. Kalau ada beg tak apalah, mungkin tak nampak. Ni telefon, dah lah telefon letak dekat tempat sujud. Tak silent pula.
Orang tengah solat dengar dia punya ringtone Siti Nurhalizanya lah, lagu macam-macam apa. Terganggu orang lain solat. Saya pernah hadir dalam satu majlis bersama dengan Tuan Guru Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin, Marbu Al-Banjari, Al-Makki, Syekh Nuruddin. Dia pernah cakap dalam kuliah tersebut, antara dosa yang hampir mustahil kita nak dapatkan keampunan daripada setiap orang yang terganggu solat mereka disebabkan mendengar kita punya ringtone. Kita punya telefon bunyi, deringan telefon kita. Contoh kita solat dekat masjid, ada 20 orang. Kita solat belakang imam, contoh. Tiba-tiba kita lupa nak silentkan telefon. Kan? Telefon bunyi time orang solat. 20 orang termasuk imam yang terganggu solatnya sebab dengar ringtone tadi, adakah mereka akan maafkan? Mereka mungkin maafkan. Tapi adakah pemilik telefon tu sendiri mampu untuk jumpa 20 orang ni minta maaf sebab mengganggu solat mereka? Kebiasaannya mustahil. Itu kita bagi gambaran kalau 20 orang. Macam mana kalau tengah sembahyang Jumaat tu? Dah lah ada tengah-tengah masjid. Keliling dia ada beratus-ratus orang yang mana mungkin terganggu dengan ringtone telefon dia. Mampu ke nak minta maaf? Lepas solat, contoh pergi kat depan ambil mikrofon. Assalamualaikum, saya minta maaf kepada semua yang terganggu solat disebabkan bunyi telefon saya tadi. Ada ke? Tak ada. Ya. Sebab tu kita kena hati-hati sebab sedikit saja terlupa kita nak tutup telefon, kita nak silentkan telefon, mengganggu solat jemaah orang lain. Ya. Jadi, yalah, itu kata kita, solat pun kita dah terganggu, ya. Dengan macam-macam bunyian. Jadi apa lagi amalan yang kita boleh bawa nak jumpa Allah ni? Selain daripada amalan-amalan tersebut. Selawatlah. Selawat paling simple. Dalam satu hari kalau kita boleh dapat orang-orang soleh dulu, biasa je sehari 30,000 selawat tu biasa. Contoh kan. Tapi kita berapa kita nak selawat? Ya, sebab tu saya nak ajak tuan-tuan semua dalam satu hari kita cuba banyakkan selawat. Ya, di dalam Al-Quran ada juga ayat yang disebutkan biasa orang lelaki yang pergi sembahyang Jumaat ni kita biasa dengar. Kalau dalam satu bulan kita pergi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat Jumaat, satu bulan ada 4 kali Jumaat atau 5 kali Jumaat. 4 kali kita pergi sembahyang Jumaat, confirm akan dengar ayat ni. Setahun 60 kali kita pergi sembahyang Jumaat, confirm kita akan dengar ayat ni. Ayat dia apa? Selepas waktu azan, orang akan solat sunat. Selepas solat sunat, Bilal akan pegang kayu katib tu, dia akan berdiri, dia akan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Contoh kan? Masa Bilal bacakan ayat tersebut, kita mendengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat tersebut adalah ayat seruan ajak kita solat selawat. Makmum yang dengar, kita selawat tak? Kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Makmum jawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau yang perempuan dengar time sembahyang raya pun kita boleh dengar, ada juga. Ya. Ada juga kadang-kadang ada ayat tersebut kita boleh dengar. Ayat Quran seruan untuk kita selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kepadanya.
wasallimu taslima, dan ucapkanlah selamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita dengar seruan tu, maksudnya Allah Taala sendiri yang seru kita untuk selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kena selawat. Sebab tu kata, kita dah sebutkan daripada awal tadi, selawat ni adalah amalan yang paling simple sekali, yang paling banyak sekali kita boleh bawa bertemu dengan Allah. Kita mungkin tak mampu untuk solat 1,000,000 rakaat, betul tak? Kita mungkin tak mampu nak sedekah 1,000,000 ringgit, melainkan orang-orang yang terpilih. Contoh kan, kita bagi contoh yang lepas bagaimana, kalau saya ada sebutkan, ada seorang datuk, dia bagi 3 juta untuk buat masjid dekat Palu. Itu rezeki dia. Kita mungkin tak terpilih untuk buat 1,000,000 ringgit sedekah, 1,000,000 ringgit zakat. Kita mungkin tak terpilih. Tetapi kita semua ada peluang yang sama. 203 orang dalam ni semua ada peluang yang sama untuk menjadi jutawan selawat. 1,000,000 selawat pahala kita bawa, asalkan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak tunjuk kat orang. Bukan kita nak berlagak dengan orang. Tidak. Kan? Kita nakkan pahala, mudah-mudahan dengan kita banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, mudah-mudahan hari akhirat Rasulullah selamatkan kita, bagi syafaat pada kita. Mungkin menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga. Mungkin menjadi sebab pendinding kita daripada api neraka. Selawat. Itu je. Kita banyakkan selawat. Ajak anak-anak kita selawat. Ajak saudara-saudara kita selawat. Sebab apa? Nabi kata dalam hadis, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'il. Siapa-siapa yang ajak buat baik, maka baginya pahala seperti mana orang yang membuatnya. Kita ajak kawan kita bersedekah, kawan kita sedekah RM10, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala sebab ajak dia. Kita ajak kawan kita selawat sama-sama, jom kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Contoh kan, kita ajak dia selawat, contohnya. Dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Senang kan? Senanglah, kita sama-sama usahakanlah. Ya, sebab tu saya nak ajak sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat adalah pertandingan yang kita tak tahu siapa lawan kita. Ya, kita bertanding dengan siapa kita tak tahu. Kalau lumba lari, kita nampak orang sebelah laju, orang belah sini laju. Tapi selawat ni kita sendiri yang tahu berapa banyak kita selawat. Tuan-tuan, kalau kata kita mengaku sebagai seorang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba muhasabah balik berapa banyak kita selawat sejak umur kita, cakap sejak kita balik lah, berapa banyak kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melayakkan untuk kita kata kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendiri jawab. Kita muhasabah diri kita. Kan? Istighfar, banyak-banyak kita selawat, banyak-banyak kita mohon pada Allah Ta'ala, walaupun harta tak banyak, harta belum banyak, kita minta mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk kita selawat. Bagi kekuatan untuk kita amalkan selawat. Bagi kekuatan untuk kita istiqamah dalam selawat. Tak kisah berapa banyak pun. Mulakan dengan sikit pun tak apa. Hari ini 100 dulu. Kalau contoh setiap waktu solat, kita baca selepas waktu solat tu 100 selawat, 5 waktu dah 500. Contoh kan, minggu depan kalau rasa dah nak upgrade sikit. Tambahan pada sahabat-sahabat kita yang mungkin dah pencen. Banyak masanya. Kan? Banyak masa yang terluang. Tengah berkebun pun boleh selawat. Tengah bela ikan pun, tengah bagi makan ikan dekat sangkar pun boleh selawat. Contoh kan. Jadi kita pilih kat mana kita nak letak diri kita. Ya. Kat mana kita nak jadikan kita ni dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih. Kita yang aturkan diri kita, kita yang boleh cuba didik anak cucu kita supaya jadi orang yang paling banyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kata contohlah kalau ada sahabat-sahabat kita kat sini yang mungkin dah title warga emas contoh kan. Anak-anak balik kampung ziarah kita, biasanya tanya apa? Dah makan ke belum? Contoh kan. Itu soalan klise lah, semua orang tanya. Tapi ada tak tanya anak kita? Hari ni dah berapa selawat dah? Hari ni dah selawat ke belum?
Kalau belum, nanti jom kita sama-sama selawat lepas solat maghrib. Nanti kita buat tahlil sikit, kita selawat sama-sama. Kan? Sebelum PKP, kita biasa lepas imam bagi salam, baca doa, kita akan selawat sama-sama, salam ramai-ramai kan? Sallallahu ala Muhammad. Salam. Sampailah habis jemaah salam. Tapi kenapa selepas PKP ni, di saat kita mungkin tak boleh nak salam orang, kita tak boleh selawat ke? Boleh. Kita boleh je amalkan sama-sama. Kan, kalau contoh ada yang jadi imam kat sini sebagainya, lepas selawat, lepas salam, lepas kita baca doa tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, kita selawat. Ajak orang lain selawat tuan-tuan, kita sama-sama banyakkan selawat. Biarlah di dunia ni kita tak terkenal pun tak apa, kita tak banyak harta pun tak apa. Kalau banyak harta, kita banyakkan sedekah. Kan? Bagi pada budak tahfiz, suruh dia orang selawat bagi pihak kita, contohnya kan. Adakah majlis selawat, kita support makan contohnya. Minta ustaz-ustaz buat bacaan selawat dekat rumah anak yatim ke dekat tahfiz. Kita hantar makanan, bagi galakan kat dia orang supaya banyakkan selawat. Itu pilihan-pilihan yang kita ada. Selain daripada amalan peribadi kita. Jadi untuk akhirnya saya rasa cukup sekadar itu dulu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah sama-sama kita banyakkan selawat. Biarlah kita semua jadi jutawan selawat yang akan membawa jutaan pahala kita selawat kepada baginda Muhammad SAW. Yang penting kita ikhlaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Hanya yang kita mahu adalah kita terpilih menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat nanti. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala. Minta maaf kurang lebih terlajak kata, terlajak bicara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada yang berkecil bagi 5 minit sebagai penutup lah. Ya? Jadi insyaAllah banyak orang kongsi-kongsi kisah-kisah kelebihan kita selawat ni. Jadi saya harap begitulah kita sama-sama ajak orang sekeliling kita. Kita mulakan dengan circle kita dulu. Masyarakat itu dia bermula dengan beberapa keluarga. Ya, jadi kalau setiap orang jaga keluarga masing-masing, insya-Allah kita boleh sama-sama meriahkan hidup kita dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sementara kita tunggu Kak Naim, kita tengoklah bahagian Allahumma salli ala Muhammad. Oh, dah terkeluar. Sekejap boleh dengar suara kan? Boleh Ustaz Ustaz. nak ni ke? Nak admit nak ni ke? Nak share ke? Tak ada. Saya nak tengok bahagian komen je. Nak cari parking pun selawat. Yang lebih baik selawat sampai ke kalbu. Okey, sampai ke hati. Boleh je share link-link yang saya bagi tadi tu, boleh je. Copy link tu, share je dekat grup WhatsApp. Jom kita sama-sama selawat 1000 kali. Pasang je sambil kita masak, pasang je sambil kemas rumah. Okey, selawat kena lafaz atau boleh baca dalam hati. Boleh je. Lafaz pun boleh, baca pun boleh. Okey, selawat 1000. Okey. Assalamualaikum Tasbih. Ustaz. Salam. Nak tanya boleh Ustaz? Ya. Ini berkenaan dengan kita istighfar Ustaz. Okey. Ada tu satu istighfar tu yang panjang tu kan. Jadi kalau Okey. macam saya selalu buat 100 tiap-tiap kali sembahyang. So 10 kali pertama tu saya buat istighfar panjang. Okey. Lepas tu yang kedua tu yang kemudian tu saya buat yang pendek-pendek, boleh Ustaz? Boleh, tak ada Campur-campur masalah. macam tu. Boleh, campur-campur pun tak ada masalah. Yang penting kita istighfar je. Yang tak boleh tu jangan tak istighfar je lah. Tu je lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Cari parking pun selawat, insya-Allah. Betul. Sama juga Umi. Campur-campur ke Ustaz? Campur je, tak apa, tak kisah. Yang penting ada buat. Selawat pun campur-campur Ustaz. Kadang selawat Boleh. zikir. Janji dapat 1000 atau 2000 Ustaz kan? Betul. Banyak. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, selawat Jibril tu kalau kita buat lebih pada banyak, tak apa selawat Jibril. Tak apa. Tak ada masalah. Lagi banyak lagi bagus. Selawat ni kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kena penuh tu ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja. Boleh, dua-dua boleh, tak ada masalah. Ustaz nak tanya kalau kita buat selawat Jibril. Kita nak cepat-cepat. Kita buat sekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sajalah. Kalau baca yang pendek, banyaklah kita baca. Kalau baca yang panjang, lamalah sikit masanya. Itu je. Ya betul Ustaz. Pendek je tu banyak sikit.
Tapi Selawat Jibril sebabkan banyak bentuk selawat tersebut adalah sebagai pilihan. Kan apa kita suka selawat. Selawat Jibril lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau nak ada yang panjang ke yang pendek terpulang, asalkan kita selawat je. Kan? Sebab Ustaz, nak tanya kalau kita buat selawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kira 2 kali Ustaz. Ustaz, mic off tu. Off lah tu. oh ya, betul, saya off, minta maaf. Okey, terpulanglah kita nak selawat apa nama dari segi panjang ke pendek ke macam tadi kan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh kan. Anggaplah kalau kita nak anggap 2, dia jadi 2 lah. Kita baca 1 jadi 1 lah. Jadi terpulang kalau kita nak gunakan contoh butir tasbih kita tu, dia punya guideline dia. Kalau kita nak kata sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai 1, jadi 1. Tapi janganlah berkira dalam bab ni kan, kita pun tak tahu pahala tu kita serahkan kepada Allah. Kita ni kat dunia ni kita buat amalan je. Jangan kita kira pula hari ni berapa dah selawat contoh kan. Itu sebagai guideline je. Macam contohlah kalau ada orang yang betul 1 tapi berkualiti, contoh kita sikit selawat tapi berkualiti, alhamdulillah kan. Daripada kita dok kira-kira harta, contoh macam kita katalah semangat sangat dah dapat 30,000, tak berhenti tasbih tu, tengah pegang steering pun tangan dia pegang tasbih, terbabas kan, panjang cerita pula contoh kan. Jadi kita mungkin tak mampu nak kira setiap butir tersebut, cuma sekadar anggaran saja. Itu untuk kita jadikan kita punya panduan. Okey, hari ni aku dah cuba 5,000 dulu contoh kan. Esok 5,000 lagi, lusa 5,000 lagi minggu depan upgrade pula contoh kan, minggu depan upgrade pula, jadi 10,000 pula. Asalkan kita konsisten. Yes, untuk kira peribadi tak ada masalah. Okey, bukan selawat. Okey. Kalau selawat Jibril tu kata 1111 tu kena cukup ke nak? Boleh. Boleh. Genap. Okey, genap tu habislah 1 contoh. Lepas tu sambunglah lagi. Bukanlah bermaksud habis 1,100 tu dah ni dah. Kita tak selawat dah. Tak boleh lah. Kita banyakkan selawat kita. Buat lagi banyak-banyak. Kata kalau nak 11 tu kena cukup-cukup situ, berhenti dulu kita niat apa-apa, lepas tu tawak pula. Boleh gitu? Boleh. Boleh. Banyakkan selawat, tak ada masalah. Untuk yang kali pertama kita buat 1111, lepas tu dah niatkan apa kita punya hajat, lepas tu nak selawat lagi, selawat lah, tak ada masalah. Mungkin selawat lain pula. Mungkin selawat Ibrahimiah pula nak buat contohnya kan, terpulang lah ikut kita punya. Iyalah, kita buat selawat lain pula. Boleh lah dia. Kita boleh amalkan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, ada satu grup tu, Ustaz. Ada satu grup selawat 4,444. Selawat istighfar ya Ustaz. Tu. Dia grup. Dia grup. Grup. Yang 4,000 lebih tu. Jadi seorang dia bahagi dalam 70. Tengoklah berapa peserta dia bagi-bagikan. Macam ni, kadang-kadang yang program-program macam tu, dia teknikal je. Dia teknikal. Saja teknikal, dia bagi orang ni 10, orang ni 10, orang ni 10, orang ni 10. Contoh macam yang biasa orang buat Quran 30 juzuk lah. 30 budak. Orang baca sejuzuk. Dapatlah 30 juzuk sekali baca. Contoh macam tu lah. Dia lebih kepada teknikal lah sebenarnya. Kalau bacaan dalam grup, dia malah kita baca seorang-seorang. Kalau seorang-seorang, kita kira seorang-seorang kita lah. Tak adalah by group. Macam by group. Mungkin aku tak selawat lah, orang sebelah dah selawat dah contoh. Jadi rugi kat dia lah. Jadi itu lebih kepada teknikal. Kalau kita nak sendiri nak zikir 4,000 kali, kita zikir 4,000 kali. Kalau taklah terpulang lah. Mungkin kita nak baca Quran kan. Jadi mungkin kita nak zikir-zikir lain, tukar-tukar. Sebab Nabi sebutkan hari bila mendekati hari kiamat, makanan orang beriman adalah zikir. Jadi bila zikir tu disebutkan macam-macam. Mungkin kita rasa mungkin lama sangat dah selawat, nak tukar pula zikir la ilaha illallah. Jadi itu terpulang lah. Tapi macam saya kata tadi, kalau nak pilih macam dalam majlis tadi Nabi kata kalau nak habiskan
24 jam kita ni dengan selawat kepada Nabi, maka itu lebih baik, Nabi kata. Bahkan lagi baik kalau kamu tambah. Jadi terpulang. Nabi tak ada bagi tahu, sehari kamu kena selawat kat aku 30 minit. Tak ada, Nabi tak cakap. Sebab memang bebas pada kita terpulang berapa minit kita nak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau boleh lebih banyak, lebih baik kita jadikan peribadi. Yes. Selawat ni jadikan amalan peribadi. Apa saja kita nak buat. Nak pegang sendok, baca selawat. Nak kaut nasi, baca selawat. Nak makan, baca selawat. Selain daripada baca doa makan lah, contoh kan. Hati tu tak berhenti. Selawat je. Atau kalau contoh kita dulu minat dengan radio, sekarang boleh dah tutup radio tu, kita selawat je. Ya, sebab selawat ni saja pahala yang aku nak bawa masuk dalam kubur. Untuk aku tunjukkan sebagai amalan aku sebagai seorang Islam masa kat Malaysia ni, sebagai kat dunia ni. Kan? Sebab kalau kita dengar radio, ya kita dapat informasi, kita dengar lagu. Ada orang dia tenang dengan lagu, terpulang lah. Kita nak tenang dengan lagu kan dengan selawat, dengan zikir. Kita yang pilih lah. Ustaz boleh cakap, kita tak payah dengar lagu, kita dengar zikir, insya-Allah kita tenang. Ustaz boleh cakap, tapi yang pilih kita. Kita yang pilih nak tengok Allahumma salli ala Muhammad. Channel apa kita nak tengok? Adakah kita nak tengok selawat, video selawat ataupun video ceramah, ataupun kita nak tengok cerita-cerita informasi, berita-berita semasa? Kita yang pilih. Kalau contoh hari ni, katalah orang tu mati pukul 7.30 malam. Pukul 8, berita tetap jalan macam biasa. Macam kita ada ke tak ada ke, tak jadi apa pada berita. Drama pukul 9, tetap jalan walaupun orang tu meninggal 7.30, drama tak stop untuk dia. Ya, jadi drama ke cerita-cerita yang ada kat TV tu adalah pilihan. Kita nak tengok, silakan. Atau kalau nak tengok sambil selawat, boleh ke? Boleh, wallahualam. Tak ada masalah. Kan? Tapi janganlah tengok cerita-cerita yang mendedahkan aurat, lepas tu kita pun selamba selawat. Tu tak kenalah. Okey, tengok keadaan, tengok kesesuaian, kesesuaian waktu dan juga masa. Ya, Ustaz. Okay. Tapi dia orang buat grup tu laju bacaannya, kita tak mampu nak ikut. Sebab kita pun dah usia emas. Yalah, kita buat grup kita sendiri. Okay, terima kasih. Kita buat amalan peribadi kita lah. Kita tak mungkin kita, macam tu saya kata, kita tak boleh nak compare diri kita dengan orang lain. Ada orang lain boleh baca selawat laju-laju dengan hati khusyuk dia. Dia saja yang rasa dia khusyuk. Dia boleh baca banyak kali tanpa ada gangguan. Kita mungkin belum biasa, kita belum boleh. So kita zikir ikut kita punya kapasiti kita. Kan? Kalau sehari kita mampu nak zikir selawat Allahumma salli ala Muhammad 200 kali. 200 kali je lah, janganlah paksa. Kita nak kerja macam orang yang boleh selawat sampai 4,000, 8,000 kali sehari. Mungkin kita perlukan masa. Contoh macam orang yang nak mulakan larian lah. Kan, kalau yang baru-baru nak lari, mungkin mula-mula boleh lari 500 meter je, contoh kan. Orang yang dah hari-hari lari 1 kilo tu macam tak ada apa je, 1 kilometer, 5 kilometer macam tak ada apa je. Atau masuk larian 21 kilometer macam tak ada apa je sebab dah hari-hari berlatih. Jadi selawat macam tu lah, zikir macam tu lah, hari-hari kita latih dulu. Biasakan dengan 100 dulu selepas solat kan. Lepas tu kita upgrade lah. Ada masa terluang kita tasbih, kita pegang tasbih, kita nak buat catatan sendiri pun, buku personal tak ada masalah. Kita nak tahu je kita dah capai KPI ke belum, macam tu kan. Hari ni dah 1,000 selawat ke belum. Kita tulis sendiri, kita je yang tahu, macam diary kita je. Boleh, kita nak boleh buat catatan kita. Contoh macam tu lah. Ustaz. Assalamualaikum. Okey, salam. Dah sampai ke? Satu lagi Ustaz nak tanya ni, selama Jibril tu kan dia kena tepat masa dia sekali sebut semasa aku tak boleh kegabung pagi dengan petang satu tu. Ikutlah kita punya masa kita. Setiap orang lain dia punya masa kan. Kita tak boleh nak kata waktu-waktu tu. Tadi cuma para ulama dia buat satu guideline. Okey, kita nak zikir, contohnya zikir Allahumma salli ala Muhammad, zikir selawat Jibril, contoh dibaca ketika waktu sekian-sekian. Contoh. So kalau kita boleh buat time tu, kita buatlah. Tapi kalau kita tak berkelapangan, contoh kalau kata baca 1111 selawat Jibril pada selepas asar, contoh. Habis tu kalau doktor yang tengah bedah orang tu, dia boleh selawat. Kan? Dia boleh selawat dalam hati sambil dia bedah orang. Boleh, dia boleh nak selawat.
nak jadikan itu amalan dia contohnya. Jadi terpulang ikut macam mekanik tengah repair kereta pun boleh. Nampak selawat 1000 sementara dengan ceramah, betul boleh, kita boleh dapatkan 1000 kan, setengah jam pun kita boleh dapat 1000. Lebih lagi masya-Allah kita boleh je. Dalam link yang saya bagi tu dibuat oleh pembuat video daripada Turki. So dia dalam dia punya channel tu ada macam-macam, 1000 istighfar ada, 1000 selawat ada, 6660 kali pun selawat ada. Yang tu semua sekadar numbers. Ya, tengok masa macam banyak selawat tu, contoh 10 ya boleh dalam hati boleh selawat. Contoh nombor tu 10,000 selawat. Contohkan kita pasang video yang 10,000 selawat. Dia selawat je lah. Sambil kita menyapu, sambil kita duduk rumah, sambil main dengan cucu, kita boleh dengar selawat. Cucu-cucu pun boleh dengar selawat. Okey, jom ikut atuk, ikut nenek, kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Tak susah pun. Tak sebut pun tak apa dengan mulut. Sebut alhamdulillah lah. Tapi mungkin ada orang dia sebut, dia jadi penat pula contoh kan. Jadi sebab nak banyak, kita baca dalam hati ataupun kita baca perlahan tak ada masalah. Tak ada isu pun. Yang penting kita selawat. Yang penting kita isikan setiap masa kita ni dengan selawat. Supaya mudah-mudahan selawat tersebut akan menjadi penyebab kita mendapat syafaat di hari akhirat. Orang yang banyak selawat, insya-Allah Allah Ta'ala akan muliakan dia. Ya, sebab kita muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kita Allahumma salli ala Muhammad, syukur Islam ni sampai pada kita. Kita ingat pada Nabi, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Hatta tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya boleh kongsi, kita mungkin pernah nampak bas rapid KL. Nampak tak sekarang ni Pasar Raya Lotus dia tengah buat iklan dekat bas rapid KL. Kalau dekat London, ada satu gambar tu saya tengok, dekat belakang bas tersebut ada ruangan iklan. Jadi adalah orang Islam yang mungkin nak rebut pahala, dia langgan bahagian iklan belakang bas tersebut untuk mempromosikan Rasulullah. Dia tulis apa pada belakang bas tu? Dia tulis sesungguhnya Rasulullah sallallahu dalam bahasa Inggeris lah dia tulis, saya tak pasti sama ada di London ataupun di Australia. Gambar bas tersebut diceritakan bahawa Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul wanita. Simple je. Dia simple je, dia tampal belakang bas. Jadi setiap orang yang tengok dapat kenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Hatta kalau orang Muslim tengok, mungkin dia boleh selawat. Kat luar negara banyak orang-orang yang ambil peluang sewa billboard tepi jalan, tepi highway tu, dia letakkan zikir, dia letakkan selawat. Jadi orang yang lalu lalang semua dia dapat pahalanya. Orang yang tengok pun dapat pahala, orang yang bayar billboard tu pun dapat pahala. Ya. Sampai tahap macam tu mereka sanggup membeli pahala untuk akhirat mereka. Ada duit, tak ada masalah. Kan, sewa billboard tu 12 bulan, bayarlah berapa ribu, 30,000 ke apa. Dia letak upah designer, letaklah selawat cantik-cantik, letak kat situ. Jom selawat, contoh kan. Jadi kalau lah dalam setahun tu ada 3 juta, 4 juta kereta yang lalu kat laluan tu, sama-sama selawat, Masya Allah, besar sungguh pahala dia. Tapi terpulang, itu kreativiti kita. Macam mana kita nak ajak orang selawat kepada Nabi Muhammad, macam mana kita nak ajak orang ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama, kita okey. Kita sama-sama kita banyakkan selawat. Saya sekali kita nak ajak tuan-tuan dan puan-puan semua. Mudah-mudahan dengan selawat tersebut memasukkan kita ke dalam syurga. Seperti yang saya sebut tadi, bagaimana seorang sahabat suka sangat baca surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi sampai Nabi kata pada dia, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Suka engkau pada surah Ikhlas yang jadi memasukkan kau ke dalam syurga. Rasulullah bagi jaminan pada sahabat tersebut lah pada waktu tersebut. Jadi mudah-mudahan bila kita selawat, Masya Allah, kalau lah Rasulullah kata kita, kerana kau suka selawat, masa kau masuklah selawat dengan selawat, pahala selawat tu kau masuklah ke dalam syurga. Masya Allah, kalau Rasulullah kata pada kita macam tu, subhanallah. Kita ni boleh usaha je kat dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita banyakkan selawat kita, ajak kawan-kawan kita selawat, ajak keluarga kita selawat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam orang-orang yang mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat lagi. Jadi saya cukup sekadar itu dulu. Saya serahkan pada Puan Syah. Terima kasih.
kasih diucapkan kepada Ustaz Faiz bin Mat Zaid, banyak panjang lebar berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu jutawan selawat. Siapa tak nak jadi jutawan kan? Jadi Ustaz, boleh ke saya minta jasa Ustaz untuk pimpin kami bacaan Al-Mulk? Kalau tidak. Sorry. Boleh insya-Allah. Boleh. Boleh. Okey, jadi saya jemput Ustaz untuk bacakan Al-Mulk terlebih dahulu, sebabnya untuk makluman program bersama dengan Kapten Ustaz Muhammad Naim Haji Ahmad Al-Hafiz, iaitu program kita tadabbur surah-surah Al-Waqiah, surah-surah Azim dan doa serta bacaan Al-Mulk kita terpaksa dibatalkan atas sebab-sebab yang tidak boleh dielakkan lah. Jadi untuk itu saya menjemput sekali lagi Al-Fadil Ustaz Faiz bin Mat Zaid untuk meneruskan majlis untuk bacaan Al-Mulk dan kemudian tutup majlis lah. Silakan Ustaz, saya pancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar lagi suara ya? Okey, jadi insya-Allah sebelum kita mulakan, saya ulang sekali lagi hadis yang saya kongsikan dalam pertemuan kita yang lepas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal Qur'ani 30 ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi bi yadihil mulk, rawahu Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Quran itu ada 30 ayat syafaat, memberi syafaat kepada pembacanya, iaitu surah Al-Mulk, tabarakalladzi bi yadihil mulk. Jadi jom kita sama-sama baca surah Al-Mulk. Okey. Kejap 1 minute. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله
وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, berkatilah hidup kami ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam syurga dengan rahmat-Mu ya Allah, jauhkanlah kami semua sekeluarga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami daripada azab api neraka ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Faiz bin Mat Zaid di atas daripada kuliah maghrib tentang jutawan selawat dan akhirnya baca bersama-sama dengan kita dalam bacaan Al-Mulk. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan saya mewakili pihak penganjur malam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jemaah yang hadir pada malam ini dan memohon maaflah kerana tidak dapat meneruskan program bersama dengan Kapten Ustaz Munaim Haji Ahmad Al-Hafiz dalam program Tadabbur Surah Al-Azim yang seperti biasa yang kita pernah buat, tapi insyaAllah pada masa akan datang lagi kita akan berjumpa lagi dengan Kapten Ustaz Naim. Jadi saya mengucapkan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya menjemput pada besok pagi pada jam 6.40 pagi dalam bacaan Yasin dan insyaAllah saya jemput sekali lagi Ustaz Faiz bin Mat Zaid untuk mengakhiri majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas dan untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sama-sama bacakan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.